Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Online. Siapa tak dengar, saya Cubit. Yang baru sampai dekat channel ni, Ustaz nak minta tolong untuk awak semua tekan subscribe, kemudian tekan sekali butang loceng tu supaya awak semua dapat notifikasi bagi setiap video-video dan pembelajaran yang terbaru lepas ni. Sebelum ni kita dah belajar apa maksud hadas kecil. Hari ini kita akan sambung maksud hadas besar pula. Apa itu hadas besar? Hadas besar ialah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia diwajibkan mandi jika hendak melakukan ibadah seperti solat, tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran. Kalau sebelum ni hadas kecil, apa yang kita boleh faham sebelum ni hadas kecil, kalau kita berhadas kecil kita kena mengambil wuduk semula. Tapi kalau hadas besar, kita tak cukup dengan mengambil wuduk, tak boleh dengan mengambil wuduk semula. Apa yang perlu kita buat selepas kita hadas besar adalah kita kena diwajibkan mandi kalau nak buat ibadah yang tertentu macam solat, tawaf, sentuh, membawa dan membaca Al-Quran semua tu, kita kena mandi wajib. Tak cukup dengan berwuduk, tak boleh. Okey. Yang boleh berwuduk cuma hadas kecil, tapi hadas besar kita wajib mandi. Baiklah, perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar dekat sini ada bagi lelaki dan perempuan dan bagi perempuan sahaja. Perkara yang menyebabkan hadas besar bagi lelaki dan perempuan apa dia? Yang pertama, keluar mani sama ada di dalam mimpi atau jaga. Yang kedua, bersetubuh iaitu melakukan perhubungan jenis. Seterusnya yang ketiga, meninggal dunia yang bukan mati syahid. Mati syahid ni mati yang dalam peperangan. Meninggal dunia yang bukan mati syahid maknanya meninggal dunia yang biasalah, sakit jantung, meninggal dunia sebab aksiden. Jadi dia itu dah termasuk dalam hadas besar. Perkara yang menyebabkan hadas besar bagi perempuan sahaja iaitu keluar darah haid. Dan semua perempuan akan keluar darah haid, tapi lelaki tak ada. Ini cuma untuk perempuan. Kedua, keluar darah nifas. Yang ketiga, wiladah, ketika melahirkan anak. Itu adalah semua termasuk dalam hadas besar bagi perempuan. Cara-cara bersuci daripada hadas. Pertama, bersuci dari hadas kecil iaitu berwuduk dan bertayamum kalau tak ada air. Apa itu tayamum? Tayamum ni menyapu debu tanah pada anggota tayamum iaitu muka dan tangan hingga siku dengan rukun dan syarat yang tertentu sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib ketika tak ada air. Seseorang yang berhadas kecil dibolehkan untuk melakukan ibadah tertentu seperti solat, tawaf, membawa atau menyentuh Al-Quran hanya setelah ia berwuduk atau bertayamum kalau tak ada air. Seterusnya, bersuci daripada hadas besar. Cara untuk bersuci dari hadas besar adalah mandi wajib dan bertayamum kalau tak ada air. Okey, nampak beza dekat situ dengan hadas kecil. Cara bersuci hadas kecil, wuduk, itu yang beza. Yang samanya tayamum. Okey, cara untuk bersuci dari hadas besar yang berbezanya adalah dia mandi wajib, dia tak gunakan wuduk. Hadas kecil wuduk, hadas besar mandi wajib, dan juga tayamum kalau tak ada air. Kita dilarang melakukan ibadah yang tertentu seperti solat, tawaf, membawa atau menyentuh Al-Quran jika kita berhadas besar, melainkan setelah melakukan salah satu daripada dua perkara di bawah, iaitu mandi wajib dan tayamum kalau tak ada air. Larangan-larangan ketika berhadas. Apa larangan ketika kita berhadas kecil? Yang pertama, mendirikan solat sama ada yang wajib atau sunat. Kita tak boleh solat ketika berhadas kecil. Tak kisahlah solat yang wajib. Apa solat wajib? Solat 5 waktu tu, itu solat yang wajib. Ataupun solat sunat, macam solat sunat duha ke, solat sunat hajat, itu solat sunat. Tak boleh buat ketika hadas kecil. Kemudian tawaf yang keliling Kaabah tu. Kemudian yang ketiga, menyentuh atau membawa Al-Quran. Kita tak boleh nak sentuh ataupun nak bawa Al-Quran. Yang keempat, membaca khutbah Jumaat pun tak boleh. Tak boleh kalau hadas kecil, tapi dah ambil wuduk boleh. Yang kelima, sujud syukur atau tilawah pun tak boleh kalau ketika berhadas kecil. Larangan ketika berhadas besar apa dia?
Mendirikan solat sama ada yang wajib atau sunat, sama macam hadas kecil. Tak boleh solat juga kalau ketika berhadas besar. Selagi belum mandi wajib, selagi tu tak boleh buat ibadah ni. Seterusnya tawaf. Yang ketiga, menyentuh atau membawa Al-Quran. Keempat, membaca khutbah Jumaat. Kelima, sujud syukur atau tilawah, sama juga macam hadas kecil, tak boleh buat. Yang keenam, membaca Al-Quran. Ini berbeza dengan hadas kecil. Kalau ketika kita berhadas kecil, kita boleh lagi baca Quran. Yang kita tak boleh sentuh dan bawa. Tapi kalau kita baca, boleh, tak ada masalah. Tapi ketika berhadas besar, baca Al-Quran pun tak boleh. Seterusnya, berpuasa bagi perempuan haid dan nifas. Perempuan yang ketika haid dan nifas, dia tak boleh puasa. Yang ke-8, berhenti atau duduk di dalam masjid. Bagi perempuan haid dan nifas, tak boleh berhenti dan duduk dalam masjid ketika datang haid bagi yang perempuan. Yang ke-9, bersetubuh bagi perempuan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas tak boleh bersetubuh dengan suaminya. Ini bagi pasangan yang dah sah bernikah. Baiklah, Ustaz rasa cukup sampai sini saja penerangan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih kerana telah mendengar dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.